Okay, so hari ini kita akan masuk satu tajuk baru, tapi sebelum ini cikgu nak bagi kamu tengok benda ini dulu. Benda ini kita waktu kecil pernah buat kan? Ketika pun pernah buat. Okay. Adam, apa nombor ini? Mana cikgu? Apakah nombor ini? Nampak Oh, sampai 13 kan? Sorry, apa dia? 14. 14. Ini? 15. Okay. Afika Amira, apakah ini? 14. 14. Ini? 12. 12, okey betul. Apakah ini Bakis? 16. Okey, 16. 32. 32. Okey. Apakah ini Ilya? 25. Sorry? 25. 25. 12.5. 12.5. Okey, ini Intan? 25. 25. Cikgu dia jadi 13 kat atas tu. Sorry. Sepatutnya ada, ya, sebab ruangan tak cukup. Kejap. Thank you. Okey. Okey. Intan sambung 25. 36. Okey, 36. Okey, ini. Sampai siapa sudah? Haras? Boleh teka apa dia? Tadi awak masuk sangat awal. Haras, ada Haras? Ada. Okey. Tadi sudah tengok ini kan? Apa dah? 7. Kenapa 7? Sebab dan bukan. Kenapa awak rasa 7? Silap 8. Sorry. 8. Kenapa awak rasa 8? Tambah dengan nombor sebelum dia. Okey, tambah dengan nombor sebelum dia. Okey, ini 8, ini. Haras sambung, satu lagi nombor. Haras, satu lagi. 13. 13. Okay. So, semasa awak ada di sekolah, datika kan kita mula buat kerja ini, lepas tu sampai sekolah menengah ada. Okay. So, hari ini apa yang kita akan belajar dalam tajuk baru ini juga ada kaitan dengan benda-benda ini. Okay. So, kalau kamu tengok apa yang cikgu senaraikan ini, cikgu selalu kata yang pertama ini ialah standard datika. Budak datika buat diisi. Yang ini mungkin tahun 1, 2 kan datika saya rasa mungkin boleh isi. Ini mungkin kena masuk tahun 2 ke tahun 3 baru boleh isi. Ini pun mungkin tahun 2 ke tahun 3. Ini, okey. Ini ada di antara kamu mungkin tak tahu. Tadi Intan macam mana dapat benda ini ya? Kuasa 2 sempurna. Sebab ini ialah, ataupun kita panggil ini sebagai dia ialah nombor kuasa 2 sempurna. Di mana ini ialah 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2. Okey. Yang bawah tu tadi Haras katalah kan, kalau kamu nampak tambah 2 ini, keluar ini. Okey. Tambah 2 ini, keluar ini. 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 Selalu kita tambah 2 sebutan di depan. 2 sebutan di depan, kita boleh dapat rujukan ini. Ini lebih kepada soalan IQ sikit lah. Okey, soalan IQ sikit. Okey, so apa yang kita akan belajar hari ini ialah 2 jenis yang cikgu senarai banyak-banyak ni, kita akan belajar 2 jenis. Ada yang kita tak belajar. Okey, kita tak belajar jenis ini, kita tak belajar jenis ini, kita akan belajar yang ini. Di mana kita akan panggil dia sebagai janjan. Okey, sebagai janjan. Okey. Waktu awak ada di datika mungkin dia lebih dipanggil sebagai jujukan atau dia panggil jantan, cikgu tak pasti. Okay. Dia satu lagi istilah, dulu biasanya kita suka panggil dia jujukan. Okay. Tapi dalam tajuk ini cikgu lebih akan gunakan istilah janjan. So, janjan yang kita akan macam tadi kan cikgu bagi awak 6 soalan, ada 6 jujukan yang berbeza.
Tapi dalam tajuk tingkatan 4 ini, kita akan belajar dua jenis janjan yang spesifik saja. Satu ialah kita panggil dia sebagai janjan aritmetik. Ataupun kadang-kadang bila nak cepat, cikgu tulis JA saja, janjan aritmetik. Okay? Kalau awak tengok ber-CPI, mungkin mereka akan tulis AP lah, Arithmetic Progression. Itu dia tulis dalam bahasa Inggeris, ya. Okay, satu lagi, kita namakan dia sebagai janjan geometri. Okay, kadang-kadang cikgu pakai singkatan JG lah. Kalau PI, dia akan tulis GP, Geometry Progression. Sebab janjan dalam bahasa Inggeris ialah progression. Okay. Tapi dalam kelas ini sebab kita biasa pakai BN, so cikgu jarang gunakan APGP, cikgu akan gunakan JAJG. Inilah cikgu nak tulis singkatan dia lah. Janjang aritmetik dan janjang geometri. Okey, kita mula dengan pertama, apa itu janjang geometri? Janjang geometri ialah satu judukan di mana awak akan nampak hubungan nombor dia sentiasa merupakan tambah dengan satu nombor yang tetap. Hubungan dia sentiasa tambah dengan satu nombor yang tetap. Okay. Cuba kamu tengok judukan tadi. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 orang ini tolong jawab ya. Adam, Afika Amira, Bakis dan Ilya. Okay. Antara kamu, siapa tadi sedang buat kerja awak sentiasa tambah nombor tetap untuk dapat nombor yang seterusnya? Siapa? Saya. Sorry, cakap nombor. Cikgu tak tahu siapa yang cakap. 1. Okey, nombor 1. Di mana awak nampak ini ialah tambah 1. Sorry ya. Di mana awak nampak sini ialah tambah. Sini ialah tambah 1. Okey, sini juga tambah 1. Sini juga tambah 1. Sini juga tambah 1. Sini juga tambah 1. Kalau macam tadi yang kumpulan haras punya, kita tambah juga. Tapi masalahnya kalau ini ialah 1 tambah 1. Ya, okey. Lepas tu ini pergi sini kita tambah 1. Pergi sini kita tambah 2. Pergi sini kita tambah 3. Pergi sini kita tambah 5. So kita tidak panggil ini sebagai janjang aritmetik sebab nombor yang kita tambah itu tak tetap. Nombor itu tak tetap. Kejap tambah 1, kejap tambah 2, kejap tambah 3, kejap tambah 5. So nombor itu tak tetap. So kita tidak panggil ini sebagai janjang aritmetik. Okey, ada lagi? Antara 1, 2, 3, 4, ada tak sesiapa tadi kamu melakukan kerja awak tambah dengan satu nombor tetap? Ada lagi? Afika? Awak buat kerja itu ke? Tak ada. Awak buat kerja apa? Ha? Awak buat kerja apa untuk dapat Janjang angkat? Tak. tolak Apa dua. yang awak buat kerja? Tolak dua. Okey. Awak tolak 2. So awak rasa awak bukan buat janjang aritmetik. Betul? Okey. Tapi sebenarnya awak tengah buat janjang aritmetik. Awak kata, cikgu tak, saya tak tambah, saya tolak. Kamu jangan lupa dalam matematik, tolak 2 maksudnya tambah negatif 2. Boleh? So sebenarnya yang 1 dan 2 ini ialah janjang aritmetik. Ialah janjang aritmetik. Walaupun macam Afika, saya tak puas, saya tolak 2. Tapi kamu jangan lupa dalam matematik bila kita tolak 2, sebenarnya kerja kita ialah tambah negatif 2. Bila tambah negatif 2, kita singkatkan baru dia jadi tolak 2 sebenarnya. Boleh ya? Okey. So sekarang kita tengok nama yang satu lagi yang dipanggil sebagai janjang geometri. Okey. Janjang geometri ialah satu judukan di mana sekarang untuk dapat nombor yang seterusnya, kita punya kerja ialah kita darab dengan nombor yang sama. Kita darab dengan nombor yang tetap. Itu sebabnya kalau kamu tengok tadi
Yang kelima siapa? Tadi yang Kim-Tam punya, kalau kamu tengok kita macam ini 2 darab 2, ini 3 darab 3, ini 4 darab 4. Macam darab juga kan? Tapi masalahnya kita darab dengan nombor yang berbeza. So itu kita tak panggil sebagai janjan geometri, ya. Okay. So 3 dan 4. Siapa melakukan kerja ini? Sorry, siapa? Nombor 3. Nombor 3. Di mana apakah nombor yang awak darab? Darab 2. Okey, awak darab 2. Okey, awak darab 2. Tak semestinya 2 boleh nombor-nombor lain lah. Hanya contoh ini ialah darab 2. Okey. 4 siapa punya tadi? Ya. You buat tak janjan geometri? Boleh darab dengan 1/2. Ya, okey. Cikgu tahu mula-mula ia bukan buat darab 2 kan? Ia buat bahagi 2 kan? Tapi kamu jangan lupa dalam matematik bahagi 2 maksudnya macam Ida katalah darab 1/2. So untuk seterusnya darab 1/2, darab 1/2, darab 1/2. Boleh? Okey. Itu pertama yang cikgu nak beritahu kamu, apa itu janjang aritmetik, apa itu janjang geometri. Okey, di mana janjang aritmetik dia sentiasa akan tambah dengan satu nombor tetap. So kamu kena fahamlah tolak pun akan di bawah kumpulan ini, sebab bila tolak dengan satu nombor dalam matematik maksudnya tambah negatif dia. Okey. Janjang geometri ialah nombor-nombor dia ialah selalu darab dengan satu nombor tetap. Dan kamu kena ingatlah ya, bahagi pun di bawah kumpulan ini, sebab bila bahagi kita boleh cakap dia ialah darab 1/. Okey. Okey, sekarang semua orang keluarkan kalkulator. Semua orang keluarkan kalkulator. Okey. Cikgu nak buat satu janjang aritmetik, ya. Kamu sedang standby kamu punya kalkulator, Cikgu nak buat satu janjang aritmetik. Okey, katakan cikgu mula dengan nombor 38. Okey, dan cikgu punya janjang aritmetik ialah saya cikgu tambah dengan 3.8. Tak nampak PC lah, tak pakai. Cikgu tambah 3.8. Okay, sebab dia janjang aritmetik, Okey. Tolong bagi saya nombor yang seterusnya. Helmi. Kalau nombor pertama ialah 38, nombor kedua 41.8. okey, sambung. Kita ruangan tak cukup ni. Kejap. Okey, sambung. 46.6. Sambung. Ya, yang tadi 45. Tadi ini 45.6. 45.6. Sambung. 49.4. 4. Sambung. 53.2. Okey. Sambung. Oh. Sorry, berapa? 57. 57. Sambung. 60.8. 60.8. Okay. Macam mana awak boleh dapat jawapan ini dengan cepat? Cikgu tengok agak cepat awak bagi saya jawapan. Cepat ni awak tekan. Okey. Untuk sesiapa yang tak tahu, cikgu pun tak tahu. Hilmi tahu ke memang sebab awak, kamu ni sebab biasa main handphone kan, tekan boleh cepat. Okey. Untuk siapa yang nak tahu, kita nak dapat jawapan ini dengan cepat, tak payah dah. Bila cikgu tanya apa ini? 38 tambah 38 sama dengan. Bila cikgu tanya apa nombor seterusnya? 41.8 tambah 3.8. Dapat jawapan dia. Nampak kita buat macam ini dan dia akan peluang lakukan kesalahan akan sangat tinggi. So cikgu akan ajar kamu satu cara kita tekan kalkulator dengan cepat, So apa yang awak buat? Okey,
kita masukkan angka pertama ini ke dalam ingatan kalkulator kita. So cara kita buat ialah kamu tekan 38 kemudian sama dengan. Cuba semua orang tekan sekarang. Kamu tekan 38 sama dengan. Lepas tu, okay, 38 sama dengan. Okay, so sepatutnya dalam skrin awak nanti, awak akan nampak atas ada 38, bawah pun ada 38. Kalau awak setakat tekan 38, hanya atas ada 38, bawah tak ada. Awak kena tekan sama dengan baru ada. Okay. Tujuan nak tekan sama dengan ini ialah supaya kita masukkan jawapan nilai 38 itu dalam ingatan kalkulator ini, bukan ingatan saya. Dalam ingatan kalkulator. Kalkulator hitam putih serupa je. Okey, lepas itu, apa yang awak buat? Okey, kerja kita ialah kita akan tambah 3.8. Kamu jangan tekan lagi ya. Aku terangkan dulu. Okay, kerja kita ialah kita akan tambah 3.8. So apa yang awak buat? Dalam kalkulator awak tekan tambah 3.8. Di mana awak nampak skrin awak akan tulis angsa tambah 3.8. Okey, sekarang awak tekan sama dengan. Awak tekan sama dengan. Sorry. Okay. Awak tekan sama dengan. Kalkulator awak keluar tak 41.8. Kalau kalkulator putih dia bagi awak pecahan, awak tekan ST untuk ubah kepada nombor perpuluhan lah. Dapat tak 41.8? Dapat. Okey. Dan untuk nombor yang seterusnya tak payah tekan apalah. Awak tekan sama dengan saja. Tekan sama dengan saja. Dia akan bagi awak jawapan, Okay. Tekan saja sama dengan, dia akan bagi awak 45.6. Tekan lagi sama dengan, dia bagi awak 49.4. Tekan lagi sama dengan, dia bagi awak 53.2. Boleh faham maksud saya? Itu cara awak nak senaraikan nilai-nilai pada jam-jam dengan kadar yang cepat. Okay, mula-mula kita masukkan nilai pertama ni dalam ingatan kalkulator. Okay, ingat mesti tekan sama dengan. Sebab bila kita tekan sama dengan, baru dia masuk dalam ingatan kita. Kalau sekarang, okay, awak boleh pandang dulu. Kalau sekarang, awak hanya tekan 38. Awak tekan 38. Lepas tu awak tekan tambah 38 sama dengan. Okay, skrin awak akan nampak dia tulis 38 tambah 38 sama dengan. Kalau macam ini, awak tekan sama dengan 100 kali pun, itu dia bagi awak 41.8. Dia akan bagi awak jawapan lain. Okay. So, mesti awak jangan nampak satu sama dengan yang kecil ni. Dia sangat penting. Sebab ini tujuannya supaya dia masuk dalam ingatan kalkulator. Lepas tu, bila kita suruh dia tambah, dia selalu tambah ingatan dia dengan 38. So, bila awak tekan sama dengan, ingatan dia tambah dengan 38. Tapi kalau awak tidak tekan sama dengan macam sebelah sini punya, macam sebelah sini punya, maka sebenarnya tak kisahlah awak tekan sama dengan berapa kali, dia kena buat itu 38 tambah 38. So dia asyik bagi awak 41.8. Okey ya. Kita balik kepada rujukan tadi. Okey, kita tengok rujukan kedua tadi. Okey, cuba awak pakai kalkulator. So macam mana nak tekan supaya nanti dia boleh keluar cepat, saya tak payah buat manual. Okay, walaupun ini okey ya, tolak dua kita boleh buat dengan cepat. Izzat macam mana saya nak tekan kalkulator? 20. 20. Sama dengan? Tolak 2. Okey, so di sini kerja kita ialah tambah negatif 2. So terpulang kepada kamu lah, kamu boleh tulis tambah negatif 2, kamu pun boleh tulis tolak 2. Cuba awak tekan sama dengan, betul tak 18? Sama dengan 16. Sama dengan 14. Sama dengan 12. Cuba cek sini sebab awak kena ada kemahiran tekan kalkulator ini. Boleh? Boleh. Okey. Ini pula. Okey, siapa sudah? Amira, Najwa? Amira? Cikgu. Tekan kalkulator dia keluar jawapan cepat. Mula-mula? 2 2 sama dengan sama dengan darab 2.
Darat 2. Okey, cuba. Betul tak? Keluar 4, keluar 8, keluar 16, keluar 32. Betul lah. Ya. Okey. Yang keempat ini, Syiki. Ya. Macam saya nak tekan kalkulator supaya nanti dia boleh bagi jawapan cepat kepada saya. 200 200 sama dengan darat darat 1/2. Okey. Kamu boleh tekan darat 1/2. Kamu juga boleh tekan sebab darat 1/2 dalam matematik maksudnya bahagi 2. Sesuka hati awak lah ya. Okey, awak tekan tengok jadi tak? 150, 25, 12.5. Okey, dan seterusnya. Boleh ya? So, di sini sampai sekarang cikgu ajar kamu apa itu janjang aritmetik, apa itu janjang geometri. Lepas tu cikgu ajar kamu macam mana nak tekan kalkulator supaya kita boleh senaraikan ini dengan cepat. Okey. Okey, sekarang kita tengok ini pula. Okey, cikgu beritahu kamu apa yang cikgu bagi ini ialah janjang aritmetik. Tolong kamu fikirkan sebenarnya untuk kerja ini saya tambah berapa? Apakah nombor tetap itu? Okey. Atika? Kita try and error sampai dapat dulu. Kalau kamu tengok nombor itu makin lama makin kecil, biasanya kita akan tambah dengan satu nombor negatif. Kalau kita tambah dengan nombor positif, dia akan makin lama makin besar. So, apa nombor yang awak tambah? Negatif 3.5. Negatif 3.5. Okey, orang lain boleh cuba, betul ke? Okey, kalau kamu nak tahu sendiri fikir betul, salah satu cara awak boleh pakai kalkulator aja. Cara kita tekan kalkulator tadi, 5 sama dengan tambah negatif 3.5. Betul ke saya dapat 1.5? Okey, betul. Okey, tekan lagi. Betul ke saya dapat negatif 2? Oh, betul. Maksudnya apa yang awak fikir adalah betul. Okey, Atika sambung isi nombor ini untuk saya. Apa dia? Negatif 5.5. Okey, negatif 5.5. Untuk ini? Saya tak dengar. Pakai teknik kalkulator? Negatif 9. Okey, negatif 9. Ya? Okey, ini. Cikgu beritahu kamu soal tak happening. Cikgu beritahu kamu. Ini ialah janjang geometri. So, janjang geometri kita tahu dia akan darat dengan satu nombor yang tetap. Apakah nombor perkenaan? Perisa? So, kalau kamu tengok sekali lagi cikgu sengaja bagi nombor makin lama makin sikit. Maksudnya biasanya awak bukan darat nombor lebih daripada 1. Sebab nombor lebih daripada 1 dia akan makin lama makin besar. Awak tu darat dengan nombor yang lebih kecilnya. Yang lebih kecil daripada 1 baru boleh mungkin dapat dia. So, berapa? Try and error sampai dapat 200 darat berapa boleh dapat 160? Saya dapat 5/4. 5? 5/4. 200 darat 54 dapat 100. 5/4. Oh, 5/4. 5/4. Nak tahu sendiri betul salah, kita checking. Okay, ambil kalkulator, 200 sama dengan. Okey, kita rasa ialah darat 5/4. Tekan sama dengan, boleh tahu, cikgu dapat 250. Cikgu tak dapat pun 160. Maksudnya idea ini tak betul. Boleh, Felisa? Kalau cikgu Bahagi kan? Ha? Bahagi 5/4. Oh, okey. Bagi 5/4 maksudnya darat Darab bahagi 5/4. bahagi 5/4 maksudnya darat 5 negatif 4. Ini sekolah rendah punya. 2 bagi 5/4 maksudnya 2 darat. Darab 4/5. Darat 4/5. Okay. So,
kita tulis sini 45 lah. Okay. 45. Cikgu sebenarnya tidak galakkan kamu tulis pagi. Kenapa nanti cikgu terangkan ya? Belum sampai, nak sampai lah. Okay. So, cuba kita testing semula. 200 sama dengan darab 45. Kalau kita tekan sama dengan dapat 160. Tekan lagi dapat 128. Okay, betul? Okay, Fiza isikan. Berapa ini? 102.4. Okay. Okay, satu lagi. 81.92. 0.92. Ataupun sebenarnya awak boleh bagi saya jawapan dalam pecahan ya, kalau nak boleh. Sebab kalau tidak awak tengok makin lama kita punya nombor plural makin banyak. So awak boleh bagi saya jawapan dalam pecahan untuk soalan inilah. Boleh? Okey. So di sini cikgu nak ajar pula satu ialah, okey, tadi macam mana awak dapat 45 dengan cepat? Macam mana awak dapat 45? Awak try and error ke, Frisa? Saya buat 200 bahagi dengan Okey. Awak buat 200 bahagi dengan 160. Itu yang tadi awak bagi saya 5/4 kan? Okey, tapi sudah tunjukkan benda ini kena terbalik tulis. Benda ini kena terbalik tulis, maksudnya kita sepatutnya tadi terbalikkan ini. So sebenarnya bila cikgu bagi satu soalan, katakan cikgu bagi satu soalan janjan geometri kepada kamu, kamu nak tahu nombor ini dengan cepat, okay? Sebab macam tadi yang jenis ini agak senang. Cikgu ini darab 2, ini bagi 2, kita nampak dengan jelas. Okay. Tapi nombor macam ini, kalau tadi bukan cikgu beritahu kamu ini adalah janjan geometri, saya rasa kamu tak rasa pun dia adalah janjan geometri kan? Okay. Kamu tak rasa pun dia adalah janjan geometri. Tapi soalan sudah cakap, ini memang janjan geometri. So awak perlu tahu apakah nombor ini. So untuk tahu nombor ini sebenarnya, kalau awak susah nak tackle dengan cepat, apa yang awak perlu buat, ambil saja dua nombor yang bersambungnya, kemudian ambil yang belakang dia bagi tepat. So sepatutnya awak buat 160 bagi 200. Awak dapatlah ini 45. Dan tak semestinya mesti dua sebutan pertama. Cikgu boleh ambil mana-mana dua sebutan yang berturutan. Maksudnya cikgu boleh ambil dua ini. Okay, awak boleh cek. Kalau cikgu buat 102.4 bagi 128, cikgu pun dapat 45. Kamu boleh semak. Okay. Cikgu pun boleh ambil dua ini. Janji itu ialah dua nombor yang bersambung. Tak boleh, okay, cikgu saya nak ambil 200, lepas tu saya nak ambil 128. Itu tak boleh sebab dia sudah selang dengan satu sebutan yang lain. Okay. Dan sebenarnya nombor tetap ini ada satu istilah khas. Okay, kita panggil dia sebagai nisbah sepunya. Dia ada satu nama khas. Kita panggil dia sebagai nisbah sepunya. Dan itu pun senang untuk kamu ingat, kalau nisbah kerja kita ialah bahagi. Kita ambil dua sebutan, yang belakang punya bagi yang depan punya, kita akan dapat nisbah sepunya. Kenapa sepunya? Sebab semua nombor ini sama. Macam faktor sepunya. Kalau kamu kan pernah belajar kan faktor sepunya. Semua orang ada faktor ini. So di sini kita akan panggil dia nisbah sepunya sebab dua nombor yang, kalau kita ambil dua nombor, kalau saya bagi, saya sentiasa dapat nombor ini 45. So kita panggil dia sebagai nisbah sepunya. Okey, balik ke sini negatif 3.5. Jadi Syiki macam mana awak bukan Atika. Atika tadi macam mana awak dapat negatif 3.5 dengan cepat? Tahu saja. Atika kan tadi? Siapa yang jawab? Atika kan? 1.5 tolak 5. Okey. So di sini awak akan nampak kita punya kerja, kita ambil ini. Sebab kalau matematik kan, 5 tambah apa keluar 1.5. Kita nak tahu apa ini, kita buatlah 1.5 tolak 5. Sebenarnya tadi pun cikgu boleh terang dengan cara ini. 200 darab apa keluar 160.
So nak tahu dia 160 bagi 200 algebra kita. So di sini kalau kamu untuk tadi ada di antara kamu mungkin tak tahu kenapa Atika dapat negatif 35. Saya try and error belum sampai lagi. So sebenarnya awak boleh dapat dengan cepat di mana macam tadi kita ambil dua nombor berturutan, selalu ambil yang belakang, okey, lepas tu kita tolak depan. Boleh mana-mana dua sebutan yang berturutan kita boleh ambil dua ini. Negatif 2 tolak 1/5. Apa akan dapat negatif 35? Saya ambil dua nombor ini pun boleh. Negatif 9 kalau saya tolak negatif 5.5. Jika awak tekan kalkulator, dia juga melupakan negatif 3.5. Aku ada orang call cikgu kejap. Okey, boleh ya? So di sini, so kita kalau cikgu bagi satu soalan, cikgu sudah cakap dengan awak, ini adalah janjang aritmetik dan kamu rasa, cikgu saya tak boleh teka lah apa nombor tersebut. So apa yang awak boleh buat ialah awak ambil saja sebutan belakang, kamu tolak dengan sebutan depan. Awak boleh dapat nilai itu dengan cepat. Tak payah try and error sampai jumpa. Okey. Lepas itu, sekali lagi, nombor ini ada satu nama khas. Dia tak dipanggil sebagai nisbah sepunya, dia dipanggil sebagai, sebab kita tolak. So kita panggil dia sebagai beza sepunya. Boleh? So di sini cikgu memperkenalkan dua perkataan baru kepada kamu. Satu dipanggil sebagai beza sepunya, satu dipanggil sebagai nisbah sepunya. Okey. Beza sepunya dia hanya ada untuk janjang aritmetik Maksudnya kalau sekarang cikgu bagi awak janjang geometri, cikgu tak boleh tanya beza sepunya. Dia tak ada beza sepunya. Yang dia ada ialah nisbah sepunya. Janjang geometri ada nisbah sepunya, janjang aritmetik ada beza sepunya. Apa itu beza sepunya? Nombor yang kita asyik tambah itu. Apa itu nisbah sepunya? Nombor yang kita asyik darab itu. Dan untuk soalan-soalan yang kita susah nak tahu apakah beza sepunya dan nisbah sepunya, apa yang kita perlu buat? Ambil saja dua nombor sebutan yang berturutan. Kalau beza sepunya kita tolak. Ingat selalu yang belakang tolak tepat. Bukan nombor besar tolak nombor kecil Okey. Bila cikgu tanya nisbah sepunya, ambil saja dua nombor yang berturutan, belakang bahagi depan. Nisbah bahagi. Belakang bahagi depan. Bukan nombor besar bagi nombor kecil So kita ambil 128 bagi 160. Kita boleh dapat nilai nisbah sepunya. Boleh? So sampai sekarang, sebenarnya hari ini cikgu lebih kepada ajar istilah aja. Ajar istilah dan ajar tekan kalkulator aja. So cikgu sudah ajar kamu apa itu janjang aritmetik, apa itu janjang geometri. Okey. Lepas itu, kalau janjang aritmetik, nombor yang kita asyik tambah itu, nombor tetap yang kita asyik tambah itu, dia ada nama khas dipanggil sebagai beza sepunya. Okay. Untuk janjang geometri, nombor yang kita asyik darab itu ada satu nama khas dipanggil sebagai nisbah sepunya. Okay. Lepas itu, untuk satu janjang yang diberi, kalau kita nak tahu apakah beza sepunya dia, kalau boleh tahu cepat, tak apalah. Kalau tak boleh tahu cepat, awak ambil saja dua nombor yang berurutan, lepas tu belakang tolak depan. Cuba kita tengok balik. Tadi kita kata ini ialah janjang aritmetik kan? So tadi ni kamu dapat cepat. Okay, beza sepunya awak ialah 1. Kalau awak tak tahu, awak ambil aja apa-apa dua nombor yang berurutan, awak tolak. Cuba tengok, 13 tolak 12, awak dapat 1. Okey, cikgu nak tanya, untuk jujukan kedua ini, janjang aritmetik yang kedua ini, apakah beza sepunyanya? Azwani? Apakah beza sepunyanya? Bukan. Apa nombor yang awak asyik tambah? Negatif 2. Negatif 2. So beza sepunya dia ialah negatif 2, bukan 2. Kalau awak tak pasti apa yang awak buat, ambil saja dua nombor berurutan,
Okay, contohnya 18 tak 16. Awak sentiasa ingat belakang tolak tepat. So 16 tolak 18 dapat negatif 2 kan? Right? Okay, kita tengok yang ketiga. So yang ini cikgu tak akan tanya beza sepunya, cikgu akan tanya nisbah sepunya. Nurin, apakah nisbah sepunya awak? Negatif 2. Negatif 2 ke 2? Sekejap. Kalau tak pasti, Dua. ambil saja 2 nombor berturutan, nisbah kita bahagi. So jawapan? 2. 2. Tak ada negatif. 2. Okey, yang keempat ini. Okey, Nur Ain. Apakah nisbah punya awak? 1/2. 1/2. Untuk siapa tak pasti apa yang awak buat, ambil saja 2 nombor berturutan, belakang bagi tepat. 50 bagi 100. Awak boleh dapat setengah. Boleh ya? Okey. Inilah benda yang cikgu ajar, istilah. Okey, sekarang baru tengok nota kita, modul kita yang pertama. Modul kita yang pertama. Muka surat pertama, sorry. Okey. So, di sini, hari ini cikgu lebih kepada memperkenalkan istilah saja. Cikgu memperkenalkan istilah dia. Okey. So, macam contoh tadi, cikgu bagi contoh. Sekejap. Okay. Contohnya tadi cikgu satu example. Okay, mungkin cikgu minta seorang bagi saya satu example janjang aritmetik. Okay, ada bagi saya satu janjang aritmetik. Apa-apa sesuka hati awak. Tapi dia mesti janjang aritmetik. Cikgu nak nombor. Nombor-nombor. 5, 10, 15, 20. Okay, boleh. 5, 10, 15, 20, 25. Okay, dan seterusnya lah. Okay. Afiqah, bagi saya satu example janjang geometri. Apa-apa, jangan ambil masa lama. Satu example, janjang geometri. Baik. Nombor pertama fikir dulu, you nak apa? Suka hati je. 4. Okey, 4. Lepas tu awak fikir, awak nak darab dengan nombor apa? Sesuka hati awak aja. Negatif 1.2. Maksud awak kedua ialah negatif 1/2 Negatif 1/2. Okey, sambung. Pakai teknik cepat itu. Pakai teknik cepat itu. Tak jadi. Maksud saya tadi 4 tu darab dengan negatif darab dengan 1.2. negatif 1/2. Okey, okey. So kalau darab negatif 1/2 apa jawapan dia? 2.8. 2/8. 2.8 ya? 2.8. Okey, sambung. Okey, 1.6. Asingkan sikit. 1.6. Okey, sambung. 0.4. 0.4. Okey, sambung satu lagi. Negatif 0.8. Negatif 0. Kan geometri dah. Kenapa tiba-tiba ada negatif, ada yang lain tu tak ada negatif Okey, kejap. Siapa ni? Afiqah, awak punya, apakah awak punya, apa nombor yang awak darab? Okey, cikgu cuba 4 negatif sama 1.2. dengan, awak kata awak darab dengan negatif 1.2. Okey, cikgu tengok Okey, negatif 4.8 di sini kan? Cikgu salah, awak salah cakap ke cikgu salah kan? Saya tekan. Semua sudah lari ni. Tekan sebelah. Tekan sebelah. Okey. Yang ketiga.
Pakai teknik cepat yang cikgu ajar tu. 5.76. Satu lagi. Negatif 6.91. Cukup. Sebab takut tangan pandai perpuluhan sudah. Okey, yang seterusnya. Okey, ya. So example lah, example. So di sini berapa istilah awak kena tahu Istilah pertama ialah sebutan pertama. Okey, simbol dia ialah A. Okey. Rumus nanti kita tak payah tengok Okey, sebutan pertama rumus dia ialah bukan rumus, simbol dia ialah A. Dan apa maksudnya? Senang aja. Kalau inilah janjang kamu, inilah dipanggil sebagai sebutan pertama. Inilah yang dipanggil sebagai sebutan pertama. Faham? Cikgu tanya, apa sebutan pertama? Untuk janjang aritmetik ini ialah 5. Untuk janjang geometri ini ialah 4. Okey, cikgu tanya awak, sebutan pertama ialah A. Sebutan kedua ialah apa? Pakis? Kalau sebutan pertama cikgu pakai A. Sebutan kedua? B. Logiknya kita akan fikir macam ini. Tapi cikgu nak tanya awak, bila cikgu nak tanya sebutan ke-27, tahu apa masalahnya? Cikgu huruf sudah habis pakai. Pakai N. So okey, di sini okey, tak apa okey. So bila hanya sebutan pertama saja kita akan gunakan simbol A. Untuk sebutan lain, contohnya contohnya cikgu bagi contohnya cikgu minta sebutan ke N, sebutan kedua, sebutan ketiga, kita akan gunakan simbol macam sorry tak boleh. Kejap. Kita akan gunakan simbol macam ini saja. Tak kisah JA ke ataupun JG, kita akan gunakan simbol macam ini. Maksud saya, bila ini cikgu boleh tanya, apakah A? A awak 5. Tapi untuk 10 ini cikgu tak akan tanya apakah B. Cikgu akan tanya apakah T2. Ini ialah T2. Ini ialah T3. Ini ialah T4. Inilah T5. Itu maksudnya sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima. Boleh? Ini sebutan kedua, ini sebutan ketiga, ini sebutan keempat. Yang hanya pertama saja kita pakai simbol A. Tapi kalau kamu kata, cikgu, bolehkah saya tulis T1? Boleh, tapi jarang kita tulis T1. Sebab nanti bila minggu depan bila minggu depan, bila minggu depan awak tengok kita pakai rumus kita ada A. So biasanya kita memang lebih biasa sebutan pertama sebagai A. Yang lain tu baru kita pakai T. Boleh lepas itu kenapa T T sebenarnya datang daripada bahasa Inggeris turn. The first turn, the second turn, the third turn. Jadi pakai turn. Boleh lepas tu kita pergi kepada tadi yang cikgu sudah terangkan punya, iaitu beza sepunya dan nisbah sepunya. Tadi cikgu sudah terangkan kan macam mana datang nombor tu. So simbol dia beza sepunya D, nisbah sepunya A. Kenapa gunakan D dan A? Semua ini sebab dia datang daripada bahasa Inggeris. Beza, difference. So kalau siapa bagus bahasa Inggeris punya, maka lebih senang untuk awak hafal lah difference. Kenapa A? Sebab ratio. Nisbah ialah ratio. Dia gunakan simbol ini ganti daripada bahasa Inggeris boleh lepas tu kita pergi kepada yang ketiga ini. Yang ketiga ini sebutan terakhir. Sebutan terakhir cikgu hanya akan tanya awak kalau soalan ini, contohnya kalau kamu tengok yang cikgu tulis ini, cikgu ada dot. Maksudnya sebutan ini tak ada jujukan ini ataupun janjang ini tak ada sebutan terakhir. Tapi kalau cikgu tulis macam ini, kalau mana mau saya. Kalau cikgu tulis macam ini cikgu tulis, lepas tu cikgu dot, lepas tu cikgu tulis 120. Maka kita akan tahu 120 itu sebagai sebutan terakhir kita. 120 ini ialah sebutan terakhir kita.
Tapi kalau kita punya ini dot, itu maksudnya dia tak ada sebutan terakhir. Understood kan? Masuk biasa je, tak ada apa. Okey. Lepas tu kita pergi lagi kepada yang seterusnya. Okey. Hasil tambah N sebutan yang pertama. Okey, simbol dia ialah SN. Tak kisah JA ke JG, simbol dia ialah SN. Okey, simbol dia ialah SN. Okay. Formula kita jangan tengok dulu formula cikgu akan ajar besok So setakat faham maksud dia saja Okay. Katakan sekarang cikgu kata hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Maksudnya cikgu nak S3 lah. Okay, boleh? Kalau cikgu kata hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Maksudnya cikgu nak S3. Apa nilai dia? Okay, apa ni yang paling banyak ni? Okay, apa nilai dia? Kalau inilah janjang kamu, awak tambahlah 3 sebutan yang pertama. Apakah 3 sebutan pertama awak, Ilya? Untuk janjang ini? 5, 10, 15. So, kalau cikgu tanya, apakah hasil tambah 3 sebutan pertama? Tak payah pakai formula, kita pun boleh buat. Kita buat sajalah. Dia sama dengan 5 tambah 10 tambah 15. Dapatlah jawapan dia. Boleh ya? Okey, begitu juga katakan soalan ini untuk janjang geometri kali ini, cikgu kata cikgu nak hasil tambah 2 sebutan yang pertama. Satu cara ialah kita pakai formula tapi cikgu tak akan ajar hari ini. Okey. Cikgu hanya akan ajar maksud dia saja. So Intan, apakah 2 sebutan pertama kita kalau inilah janjang kita? 4 dengan negatif 4.8. 4 dengan 4 negatif 8. So hasil tambah mereka berapa? Kira? Negatif 0.8. Kita tambah aja lah. Dia suruh kita tambah, kita tambah. Negatif 0.8. Boleh ya? Okey, seterusnya. Cikgu tanya, hasil tambah sebutan tarik. Okay, contohnya cikgu tanya macam ini. Hasil tambah sebutan ketiga hingga kelima. Okey, formula jangan tengok dulu formula cikgu akan terang lain kali. Sekarang kita lebih kepada faham maksudnya. Kalau cikgu tanya hasil tambah sebutan ketiga hingga sebutan kelima, maka tak ada simbol khas dengan dia. Hanya setakat faham maksud dia saja. Okey. Kalau untuk, okey, cuba kecilkan sikit. Okey, mana janjang geometri kita? Okey, kalau inilah janjang geometri kamu, inilah janjang geometri kamu, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Cikgu nak hasil tambah sebutan ketiga hingga kelima. Haras, nombor apa yang cikgu kena tambah? Ikut faham saja, tak ada apa ni. Haras? Ya, cikgu. Okay. Nombor apa cikgu kena tambah? Saya tadi, cikgu. Okey, soalan saya hasil tambah sebutan ketiga hingga kelima. Dan inilah, okey, sini. Nampak mouse cikgu? Ini dia. 5, 10, 15, 20, 25. Itulah janjang dia. So, apakah nombor kita akan tambah? 15 tambah 20 tambah 25. Okey. Tak ada apa yang susah ikut apa yang awak faham saja. Lepas tu awak tambah, dapatlah jawapan dia. Berapa? 60, betul? Betul. Okey. Boleh kan? Okey, satu lagi. Hasil tambah ketak kehinggaan. Okey, hasil tambah ketak kehinggaan cikgu terang masuk tapi sebenarnya hari ini kita tak boleh buat sebab nak buat hasil tambah ketak kehinggaan dia mesti gunakan rumus Cikgu hanya terang maksudnya aja. Hasil tambah ketak kehinggaan maksudnya kita tambah sebutan ini dan dia mesti sebutan yang jenis ini. Yang tak berhenti punya. Dot di belakang. Cikgu tidak boleh tanya soalan ini sebab soalan ini berhenti sampai 120. So dia tambah ketak kehinggaan maksudnya tambah tak berhenti. Ini kita akan berhenti pada satu waktu. Bila tambah sampai 120 kita berhenti. Tapi kalau untuk yang cikgu tulis ini, kalau kamu tengok dot saja, soalan ini mungkin cikgu boleh tanyalah hasil tambah ketak kehinggaan. Maksudnya 4 tambah negatif 4.8 tambah 5.76 tambah negatif 6.91 tambah tak berhenti.
Awak sambung buat. Besok cikgu masuk kelas, awak masih tak habis cakap lagi. Itu maksudnya hasil tanpa ketak terhinggaan. Boleh kan? Dan dia gunakan simbol dia S infinity. Tapi hari ini soalan saya tidak akan tanya S infinity inilah, sebab nak cari S infinity mesti gunakan formula. Kenapa? Itu waktu sampai sana kalau cikgu terangkan. So di sini cikgu ajar kamu beberapa istilah dalam tajuk janjang ini, iaitu sebutan pertama, sebutan ke N, sebutan terakhir, hasil tambah N sebutan yang pertama, di mana dia ada simbol dia. Ini A, ini TN, ini ini L, ini SN. Okey, lepas itu beza sepunya simbol dia D, nisbah sepunya simbol dia A. Okey, lepas tu hasil tanpa ketak terhinggaan infinity, yang ini dia tak ada simbol khas, tapi saya tak faham maksud dia. Okey, sekarang ikut kefahaman sahaja, kita cuba jawab soalan ini. Kejap. Ya. Okey, kita cuba jawab soalan ini. Okey. Seorang jawab habis. Lepas Helmi, awak buat pertama ini ya. Okey, apakah sebutan pertama kamu? Untuk ini, apakah sebutan pertama kamu? 1, Apakah sebutan terakhir kamu? 22, Okey. Apakah sebutan ketiga? Cikgu lompat sikit. Apakah sebutan ketiga awak? 7, 7. Macam ni aja. Apakah hasil tambah 3 sebutan yang pertama? Cakap dulu, apa nombor awak tambah? 1 tambah 4 tambah 7, Okey, jawapan 12. 12. Ini faham aja, tak ada apa Okey, yang keempat, hasil tambah sebutan ketiga hingga sebutan keenam. Apa nombor awak tambah? 7 tambah 10 tambah 13. Cukup. Dapat 30. Nanti cukup ke ini sebutan keenam sudah? Eh. Ini sebutan ketiga 7, sebutan keempat, sebutan kelima, 10 keenam. Tak habis lagi kan? Satu lagi nombor lagi kan? Tambah 16. Tambah lagi 16. So jawapan 46. 46. Okey, soalan seterusnya cikgu tanya awak. Ini janjang aritmetik ke janjang geometri? Aritmetik. Okey, ini ialah janjang aritmetik. Keluangan tak cukup ni. Okey. Janjang aritmetik. So bila janjang aritmetik cikgu tanya apakah ciri dia, awak mesti cakap apakah beza sepunya dia lah. So apakah beza sepunya dia? Tambah 3. Sorry, semula? Tak dengar. Tambah 3. Tak payah cakap tambah, cakap 3 je. Beza sepunya itu merupakan nombor itu saja. Bukan tindakan kita, nombor itu. Baik. Okey, satu cikgu tidak terangkan dalam rumus jadual tadi, tapi ikut faham saja. Ada bilangan sebutan dalam janjang ini. Berapa? 8. 8. Boleh? Okey, perkauran. Izzat? Ada cikgu. Okey, untuk ini ya. Okey, sebutan Okey. pertama 9. 9. Okey, untuk soalan ini cikgu tak mungkin tanya awak sebutan terakhir sebab dia tak ada. Dan cikgu pun tak boleh tanya ada berapa sebutan lah sebab dia tak berhenti. Okey ya. Sebutan ketiga Negatif 1. negatif 1. Hasil tambah 3 sebutan yang pertama 9 tambah 4 tambah negatif 1. okey, jawapan 12. 12. Okey, seterusnya hasil tambah sebutan ketiga hingga sebutan keenam. Negatif 1 tambah negatif 6 tambah negatif 11 tambah negatif 16. Jawapan Ya.
Negatif 34. Negatif 34. Kalau dia salah kira, kamu cakap dengan saya sebab cikgu tak kira ni. Cikgu takkanlah tambah macam ini pun ada salah tu. Tak ada kan? Okey. Ini JA ke JG? JA. JA. Apa ciri dia? 5. Kalau awak cakap 5, itu D ke A? Beza sepunya ke nisbah sepunya? Nisbah. Apa dia? Ya awak kata 5 itu Beza sepunya. Beza kan sepunya. nisbah sepunya. Beza. Beza. So mesti tulisnya sama ada awak tulis perkataan beza sepunya ataupun awak gunakan simbol dia D. Tak boleh terus bagi saya 5. Betul ke? Kalau awak kata beza sepunya awak ialah 5, maksudnya kalau awak cuba keluar kalkulator, okey, lepas tu awak 9 sama dengan. Okay, kalau beza sepunya awak ialah 5, maksudnya saya tambah 5. Betul ke keluar 4? Cikgu keluar 14 ni? Tolak 5 cikgu. Sepatutnya ialah tolak 5. Bukan positif 5. Sepatutnya ialah tolak 5. Okey Okey, orang yang seterusnya, Amira. Ya. Okey, sampai Southland. Okey, ni sebutan pertama. 1. Okey, sebutan terakhir. 64. Bilangan sebutan 7. 7. Sebutan ketiga. 4. Hasil tambah 3 sebutan pertama. 1 tambah negatif 2 tambah 4. Okey, 3. 3. Hasil tambah sebutan ketiga hingga sebutan keenam. 4 tambah negatif 8 tambah 16 tambah negatif 32 tambah 64. Berapa sudah? Ketiga, Sekejap. keempat, kelima, keenam. 1, 2, 3, 2 aja. Sampai negatif 32 aja. Berapa? Okey. Ya cikgu. Berapa? Siapa tolong berapa? Negatif 20. Negatif 20. Okey, JA ke JG? JG. Okey, JG. Kalau JG mesti cikgu tanya nisbah sepunya lah. So apakah nisbah sepunya awak? R sama dengan negatif 2. Okey, R sama dengan negatif 2. So kalau kamu nak tahu sendiri tulis betul ke salah, awak ambil kalkulator buatlah 1 sama dengan. Kalau R maksudnya darat. Darat negatif 2 sama dengan. Boleh tak keluar susunan macam apa yang cikgu tulis? Kalau boleh, maksudnya apa yang awak teka itu memang sudah betul. Itu satu cara untuk nak tahu kita punya nisbah sepunya itu betul ke salah. Okey, last. Ini apa pula? Sampai siapa sudah? Tak ingat sampai mana sudah. Okey, Farisa. Tak ingat sampai siapa sudah. Sebutan pertama. 25. Okey, 25. Sebutan ketiga. 16. 16. Okey, hasil tambah 3 sebutan yang pertama. Ayah apa ni? 61. Macam dapat 61. 25 tambah 20 tambah 16. Okay, dalam esei kena tunjukkan apa nombor yang awak tambah. Okay, hasil tambah sebutan ketiga hingga ke-6. Sekejap. Okay, dia tengah tekan. Orang lain tolong bagi saya, Sazana tolong bagi saya nombor apa yang saya sepatutnya tambah? Yang Ketiga, sebutan ketiga ialah apa? 16 tambah 12.8 tambah 10.24 tambah 8.192. Okay, thank you. Okay, Farisa, jawapan? Tak ditekan lagi. Belum cikgu Lama ni awak tekan. Okay, so slow awak tekan. Cikgu tukar orang dulu sebab masa saya habis lah. Nurul Ain, JA ke JG? Tadi ini JG kan? Sorry. Kamu tak tegur saya. JA ke JG? JG Okay, JG. Apakah A awak? 4/5. Sorry, semula? 4/5. 4/5.
Okay, so kalau kalkulator check in ya, 25 sama dengan darab 4/5. Betul ke 20, 16? Okay, betul. Okay, Farisa, habis tekan lah belum? 47.232. 7.47. 47. Salah. Tak. Okay, kita semula. Sorry. 47.232. Tekan. Okay, 47.232. Ada salah kira mana-mana, siapa checking kalau salah cakap dengan saya, cikgu percaya kawan kamu saja. Okay, so itu apa yang cikgu nak ajar hari ini, sudah lewat 6 minit. Okay, so kerja untuk hari ini, cikgu nak awak tulis dengan pensel saja contoh satu punya jawapan ini. Okay, ya, contoh satu, apa sebutan pertama, apakah beza sebutan 10, hasil tambah 10. Jangan pakai formula, ikut apa yang awak faham hari ini. Buat untuk ini contoh 1 dan contoh 2. Tulis jawapan mencukupi. Minggu depan cikgu akan ajar bagaimana kita gunakan formula untuk dapat jawapan. So, berita bagus untuk hari ini ialah tidak ada kerja rumah selain daripada tulis ini saja. Tak payah hantar Google Form kepada saya. Tak payah hantar Google Form kepada saya.